Didik TV KPM. Semua apa khabar? Saya harap semua sihat dan sedia untuk slot kita pada hari ini, iaitu slot menengah rendah bersama saya Chris MJ dan juga siapa? Cikgu Faralina untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 2. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, baik saja. Chris baik? Chris pun baik dan sangat tak sabar untuk kelas hari ini. Tapi sebelum itu, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Dina dari SK Pendidikan Khas Seremban selaku jurubahasa isyarat pada episod kali ini. Baiklah Cikgu Faralina, saya nampak di sini ada air koko, ada air gula, ada gula lagi. Kita nak buat apa cikgu hari ini? Baiklah. Sebelum kita masuk kelas, Okey. apa kata kita lihat dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama adalah kita akan dapat menerangkan dengan contoh maksud larutan dan juga ketelarutan. Chris, kemudian Chris kena tahulah nak menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor mempengaruhi kadar ketelarutan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan seharian kita. Dan yang keempat, kita akan dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan seharian dan industri pembuatan. Ada lagi ni Chris. Okey, dan yang terakhir adalah Chris dan juga murid-murid di rumah akan menunjuk cara contoh pelarut, bukan air dan juga kegunaannya dalam kehidupan. Okey, faham. Jadi topik kita hari ini ialah Topik kita pada hari ini adalah air dan juga larutan. Okey, air dan juga larutan. Ya, Bab 5 betul tak cikgu? Bab 5 betul. Okey, baiklah. Cikgu, apa yang akan kita belajar dulu cikgu? Okey, macam tadi ya. Ya. Chris kan ada buat koko kan? Tak jadilah tapi cikgu tak tadi. larut. Jadi untuk pastikan kita ni ada air yang sedap, kita perlu tahu 3 perkara utama. Yang pertama adalah, cikgu gerak ke sana. Okey, boleh cikgu. Okey. Yang pertama adalah zat telarut. Zat telarut. Zat yang ni telarut tadi Chris tak faham. ni adalah bahan yang boleh melarutkan diri dia di dalam cecair. Contoh zat telarut adalah GULA, gula. GULA, gula. Okey, jadi kita ada juga zat telarut yang lain yang Ada kita ke? pakai dekat rumah. Chris tahu tak apa zat telarut yang lain kita pakai dekat rumah? Tahu cikgu? GARAM, garam. Betul tak cikgu? Pandailah Chris ni. Okey, betul. Garam juga merupakan zat telarut kerana dia boleh melarutkan diri dia di dalam cecair. Okey, kemudian yang kedua pula. Yang kedua kita nak belajar iaitu pelarut. Pelarut ni adalah cecair yang boleh melarutkan zat telarut tadi. Cecair yang boleh melarutkan zat telarut tadi. Okey, faham. Kita ada pelarut yang paling popular. Paling popular. Apa cecair yang paling popular? Saya tahu cikgu. Air, betul tak? Air. Chris, cikgu nak tanya ni. Ya. Chris ni dulu ulat buku Okeylah cikgu. Boleh tahan tengok lah. macam boleh jawab je semua tu. Sebenarnya Chris tembak je cikgu. Saya nampak banyak air sini. Betul. Pelarut yang popular adalah air. Memandangkan kan Chris ni terror sangat kan kita tanya. Okey, apa dia? Larutan apa pula? Tak pastilah cikgu. Larutan tak pasti. Tak pasti. Larutan adalah air kita campur dengan Gula. very good. Kita campur dengan gula akan menghasilkan Larutan. ataupun kita ni dekat rumah kita panggil air gula. Nak cuba tak Chris? Boleh je kalau nak cuba. Tak berani cikgu sebenarnya. Tak berani. Takut dah tu. Okey, tak apa. Okey. Okey, baiklah. Jadi kita dah pun belajar 3 perkara yang utama. Okey, Yang boleh tak pertama, cikgu kongsikan rumusan 3 perkara tadi? 3 perkara tadi kita belajar zat telarut, iaitu kemudian pelarut dan juga larutan. Okey, baiklah. Tadi kan Ya. air Chris kan tak jadi. Betul lah Tak nak cikgu. tanya ke kenapa? Kenapa cikgu? Dia macam ni, dia tak terlarut. Kenapa? Okey.
Untuk perkara itu, kita kena tahu 3 perkara juga. Asyik 3 je cikgu ni kan? Okey, apa itu, 3 perkara ataupun 3 jenis larutan. Okey. Cikgu bawa bersama-sama dengan cikgu 3 jenis larutan ni. Okey. Larutan yang pertama adalah larutan cair. Larutan cair. Larutan yang kedua adalah larutan pekat. Okey, larutan Dua-dua larutan pekat. ni, cikgu ni orang Pulau Pinang. Dua-dua larutan ni kita ada bahasa kita sendiri. Oh, apa tu? Larutan ceroy dengan kau. Tu yang tadi cikgu minta tu, koko kau. Larutan ceroy dan juga larutan kau. Okey, dan yang ketiga adalah larutan tepu. Larutan tepu. Apa beza antara ketiga-tiga ni? Okey. Tak tahu tak, Tak apa, tak apa. Cikgu tolong, Chris. Jangan Okey, risau. terima kasih, cikgu. Kejap lagi kita ada soalannya, Chris. Okey. Fokus. 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 Baik. Okey, larutan cair cuma ada sedikit sahaja zat terlarut. Manakala larutan pekat ada banyak zat terlarut. Dan larutan tepu pula ada terlampau banyak ataupun berlebihan sangat zat terlarut. Maknanya gula ni ada banyak mana dalam ni? Dalam ni ada sikit, dalam ni ada banyak, dalam ni ada Berlebihan. Okey. Boleh tak kita nak tambah lagi gula? Boleh cikgu. Dalam larutan cair kita boleh tambah sedikit lagi. Kita boleh tambah lagi banyak. Maafkan cikgu ya. Okey. Okey, dalam ni kita boleh tambah lagi banyak. Okey, dalam larutan pekat pula kita boleh tambah lagi sikit. Tapi dalam larutan tepu Tak boleh kalau lah, cikgu. kita tambah dia akan jadi mendakan seperti ini. Nampak ada mendakan gula ni kat sini? Jadi dia akan dapat mendakan gula. Cikgu angkat cikgu angkat. Nampak? Okey. Nampak tak murid-murid? Panas sikit ni. Okey. Okey, Boleh? faham cikgu? Boleh cikgu? faham? Boleh. Boleh kita buat aktiviti? Boleh cikgu. Apa aktivitinya? Okey, aktivitinya adalah Chris perlu melabel maksud larutan. Maksud larutan. Okey. Maksud larutan yang berbezalah jenis larutan tu. Okey. Jenis larutan kan ada 3. Okey, larutan tepu, cair dan pekat. Ya, label. Okey. Setiap tu ada 3 jawapan. Tak apa, salah. Nanti cikgu akan tolong baiki. Baiklah. Okey, yang pertama tiada mendakan. Tiada mendakan. Yang ni saya rasa larutan cair kot. Okey, tiada mendakan larutan pekat. Ada mendakan larutan tepu. Okey, seterusnya zat pelarut banyak. Banyak. Siapa dia ya? Banyak. Saya rasa okey, pekat. Untuk nampak macam betul zat je tu. pelarut sedikit, larutan cair. Zat pelarut berlebihan. Okey, betul-betul. Larutan tepu. Saya minta kawan di rumah tolong saya, cikgu. Ya. Tolonglah. Kesian kat Chris seorang-seorang ni. Okey, boleh larut banyak zat pelarut. Okey, saya rasa yang ni cair. Boleh larut sedikit zat pelarut, pekat dan tidak boleh larut zat pelarut. Okey, cikgu. Dah siap, cikgu. Nak tahu jawapan tak? Nak tahu? Okey, kita tengok kat sini. Okey, baiklah. Kita tengok kat sini. Kita tengok. Okey. Kalau larutan cair nampak tu? Kuantiti zat terlarut sedikit. Betul tak tu sedikit? Larutan cair sedikit. Betul. Okey, kemudian boleh melarutkan banyak lagi. Boleh larutkan banyak lagi zat. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, kemudian yang seterusnya adalah larutan pekat. Okey. Larutan pekat, kuantiti zat terlarut dia banyak. Betul tak Betul, banyak? cikgu. Betul. Betul. Kemudian kita boleh melarutkan sedikit lagi. Yes, betul, cikgu. Sedikit lagi. Okey, kemudian seterusnya adalah larutan tepu. Kuantiti zat terlarut dia berlebihan. Betul, cikgu. Betul Okey, Ya. kemudian tidak boleh melarutkan lagi dan akan menghasilkan mendakan. Betul tak? Betul, cikgu. Ada Very mendakan. good. Jadi untuk larutan cair dan larutan pekat tiada mendakan. Okey, jadi Chris dapat semua betul lah. Betul. Dapat 100/100. Yes. Very good. Terima kasih, cikgu. Okey, kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh. Okey, kita minum koko panas dulu. kita minum dulu Okey. Okey, untuk murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Faralina untuk Sains Tingkatan 2 hanya di Didik TV KPM Mendengar Rendah. Didik TV KPM